Assalamualaikum dan salam perpaduan. Berita wilayah edisi Khamis 29 Disember 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Saya Zamri Husin dan berikut paparan utama petang ini. Kabinet bersetuju secara prinsip untuk tubuhkan jabatan atau institusi khas kanak-kanak. 40 projek tempatan banjir dan saliran mesra alam sedang dan akan dilaksana di Kelantan dan Terengganu. Baik, lintas langsung dari Pahang, Sabah dan Sarawak mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Baik, saudara, Kabinet bersetuju secara prinsip untuk menubuhkan sebuah jabatan atau institusi khas untuk kanak-kanak bagi menjaga kebajikan serta kepentingan golongan itu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan itu telah dikemukakan beliau semasa mesyuarat Kabinet sebelum ini dan mendapat persetujuan jemaah menteri. Buat masa ini, kementeriannya sedang meneliti perkara itu sebelum membuat sebarang keputusan. Menurut beliau, ketika ini sudah ada bahagian kanak-kanak di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat tetapi ia mungkin boleh diperbaiki. Pegawai-pegawai kita dalam proses untuk melihat kepada perkara ini supaya ia khusus kepada kanak-kanak sahaja dan supaya kita dapat memfokuskan, bukan orang tak fokus tetapi oleh kerana bilanya satu bahagian saja dalam JKM maka mungkin itu tidak mencukupi. Mengulas mengenai kes kematian seorang kanak-kanak 4 tahun di Johor, beliau berkata kes dera kanak-kanak semakin membimbangkan. Kerajaan katanya bercadang untuk pinda undang-undang lebih keras bagi melindungi mereka. Ke arah itu, beliau meminta kepakaran badan bukan kerajaan dalam bersama menyumbang idea. Saya minta NGO melihat kepada lakuna. Lakuna itu ruang-ruang yang boleh kita lakukan perbaikan, penambahbaikan. Lakuna in the law. Saya cakap kalau ada, tolonglah kami. Datuk Seri Nancy ditemui selepas mengadakan lawatan ke Pusat Rawatan Ibu selepas bersalin Mama Care di Pusat Transformasi Bandar Kuching. Beliau berharap dengan wujudnya fasiliti ini, rakyat akan dapat memanfaatkannya. Pusat ini menyediakan kepakaran perubatan bagi golongan ibu selepas bersalin dengan harga berpatutan. Baik, susulan kematian kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun yang dipercayai didera di Senggarang Batu Pahat, Johor, polis mengesahkan punca kematian kanak-kanak itu disebabkan hentakan objek keras dan tumpul di kepala. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, ia berdasarkan hasil laporan bedah siasat yang dibuat doktor pakar di Hospital Sultan Ismail, Johor Bahru. Sehingga semalam, 10 individu termasuk 5 suspek antaranya kakak mangsa berusia 19 tahun dan suaminya 37 tahun dipanggil untuk memberi keterangan. Bedah siasat dibuat secara teliti oleh doktor pakar dari pihak hospital HSI dan didapati bahawa cause of death adalah blunt trauma to the head, iaitu satu mungkin kena hentakan benda keras kepada kepalanya. Itulah yang utama. Walaupun bagaimanapun ada terdapat kesan cala-cala, kesan gigitan, insyaAllah siasatan tu kita akan teruskanlah bila akan dapat secara detail hasil postmortem yang dibuat oleh pihak doktor. Tempoh reman 5 suspek yang berakhir 31 Disember ini akan disambung bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Beliau berkata demikian selepas majlis tamat latihan dan penyampaian sijil pelantikan Inspektor Kor Sukarelawan Polis Siswa-Siswi.
Ya, 2022 bakal melabuhkan tirainya 2 hari lagi. Hujung tahun yang sinonim dengan musim monsun Timur Laut MTL sudah pasti tidak asing buat negeri-negeri di pantai timur. Namun yang berlaku di Terengganu kali ini agak luar biasa. Hari ini berbaki 53 penduduk masih ditempatkan di sebuah pusat penempatan sementara PPS di daerah Besut. Banjir yang berpanjangan ini bukan sahaja mendatangkan kerosakan harta benda dan tanaman, malah melibatkan kehilangan nyawa. Kita ikuti laporan wartawan Nur Ashran Muhammad Nur. Hanya dalam tempoh 12 jam, amaran hujan lebat peringkat jingga berstatus buruk yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia pada tengah hari 17 Disember lalu bertukar ke peringkat merah berstatus bahaya pada pukul 11. Hari ini sehingga pada waktu-waktu yang akan datang. Prihatin dengan keperitan yang ditanggung rakyat, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bantuan segera RM100 juta kepada Terengganu dan Kelantan. Semangat federalisme kerajaan perpaduan merentasi perbezaan ideologi politik, bukti kesediaan Perdana Menteri bekerja untuk semua. Okey, kita ketepikan perbezaan warna-warna yang berbagai-bagai ini demi rakyat kita hendaklah bersatu hati untuk membantu rakyat. Kerana ini berlaku 3 kali ganda daripada musim terpujuh atau musim Timur Laut yang pernah berlaku sebelum-sebelum. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Penderitaan ditanggung penduduk terjejas turut mendapat perhatian beberapa kerajaan negeri, malah banyak NGO yang tampil menyalurkan bantuan keuangan mahupun tenaga. Saya berucapkan terima kasih juga kepada bantuan-bantuan yang telah diberi oleh kerajaan dan juga NGO kepada warga dalam taman ini. Jadi kalau boleh juga bersyukurlah. RM1,000 tu boleh menampunglah. Kalau kita nak beli sikit-sikit barang-barang. Nak beli benda keperluan, bukan nak beli kopi set pun tak pedok tu. Angka tertinggi dicatat episod MTL kali ini merekodkan lebih 41,000 penduduk terjejas. Realitinya, banjir bukan sahaja menggugatkan mata pencarian tetapi juga menghalang kesejahteraan pendidikan dan kesihatan. Agar generasi yang akan datang lebih bersedia dengan fenomena perubahan iklim, komitmen pendidikan mestilah dilaksanakan. Nur Ashran Muhammad Nur, RTM. 40 projek berkaitan rancangan Tempatan Banjir RTB dan saliran bersura alam sedang dan akan dilaksana Jabatan Pengairan dan Saliran JPS di Kelantan dan Terengganu. Menurut Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad, pelaksanaan projek-projek RTB akan meningkatkan usaha melindungi penduduk daripada kesan banjir sebelum ini. Di Kelantan, terdapat 2 projek utama RTB dalam pelaksanaan iaitu projek pembangunan lembangan bersepadu PLSB Sungai Kelantan yang kini sudah mencapai lebih 87% status kemajuan fizikal
dan dijangka siap pada 20 April depan dengan kos RM456 juta. PLSB Sungai Golok 3 fasa mencapai, di mana fasa 1 telah mencapai 71% kemajuan fizikal dan dijangka siap pada 13 Ogos 2024 sepenuhnya. PLSB Sungai Golok fasa 2 kini berada di peringkat tender sehingga 16 Januari 2023 dan pelaksanaan kerja fizikal akan disegerakan selepas penilaian tender selesai. Beliau ditemui selepas merasmikan program gerak kerja pasca banjir di Tumpahan. Mengulas lanjut katanya fasa 3 pula akan dilaksana melalui peruntukan off budget dengan anggaran kos keseluruhan sebanyak RM2.156 bilion. Sebelum ini, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat projek tebatan banjir PLSB Sungai Golok di Kelantan yang mampu mengurangkan bencana banjir, seterusnya memberi manfaat besar kepada penduduk sekitar. Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada di Sibu, Mukah, Bintulu dan Miri sehingga 31 Disember ini. Untuk mendapatkan butiran makluman cuaca, langsung ke Met Malaysia bersama Rashdam Amirul. Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 50 km sejam. Namun demikian, kami menjangkakan kelajuan angin ini akan bertambah kencang dalam tempoh masa yang terdekat. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun meningkatkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama, kedua dan juga ketiga melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna berkenaan. Keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga ke 5 Januari nanti. Oleh yang demikian, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada petang ini. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar Selangor dan juga Johor yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini akan beransur pulih menjelang lewat petang nanti. Manakala bagi lain-lain kawasan di semenanjung Malaysia, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan buat masa ini. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula, dapat diperhatikan ketika ini, hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Kudat dan juga Sandakan di Sabah yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini akan beransur pulih dalam sedikit masa lagi. Baiklah, untuk makluman semua juga, Met Malaysia telah pun mengemas kini amaran hujan berterusan peringkat waspada di Sarawak melibatkan bahagian-bahagian yang berwarna kuning berkenaan. Hujan yang berterusan dijangka berlaku di kawasan-kawasan berkenaan bermula pada esok 30 Disember sehingga 31 Disember nanti. Oleh yang demikian, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat agar sentiasa berwaspada dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum.
Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Selaku Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, saya memikul tugas dan tanggungjawab untuk memastikan kesiapsagaan negara berdepan dengan isu-isu seperti banjir, isu alam sekitar dan juga isu perubahan iklim. Selain itu, isu guna tenaga yang merupakan satu cabaran besar bagi negara pada akhir-akhir ini juga berada di bawah portfolio saya. Maka, untuk tahun 2023, saya akan menumpukan usaha untuk memastikan kepentingan rakyat khususnya dan kepentingan planet kita akan dapat terpelihara dengan kesiapsagaan yang terbaik untuk berdepan dengan cabaran-cabaran yang mendatang. Pada kesempatan ini, saya, Nik Nazmi, ingin mengucapkan selamat tahun baru 2023 dan saya harap kita dapat kekalkan keharmonian dan perpaduan kita demi pertiwi. Baik, seterusnya kita ikuti perkembangan semasa dari Pahang. Terus ke studio RTM di Kuantan bersama Rozihanis Abdul Rahman. Rozi, silakan. Seorang penternak rusa dan lembu secara komersial di Sungai Lembing, Kuantan, Muhammad Akbar, mengambil langkah awal dengan menyediakan secukupnya makanan kepada haiwan ternakannya setiap kali memasuki musim tengkujuh. Ia berikutan lokasi ternakan haiwan tersebut lazimnya akan terputus hubungan apabila banjir. Akbar yang berpengalaman mengusahakan ternakan rusa dan lembu lebih 15 tahun turut menyediakan kelengkapan asas kepada pekerjanya di ladang apabila musim monsun tiba. Menurutnya, situasi semasa menyebabkan beliau membuat persiapan awal supaya haiwan ternakannya tidak terputus bekalan makanan dan berada dalam keadaan selamat. Saya ni menternak rusa dengan lembu di Sungai Lembing. Setahun tu biasanya ke kebun tu 2-3 kali lah. Tapi di dalam tu semua saya dah siapkan makanan. Sebab bila hujan tu kita dah tahu, dah bersiap untuk makan-makan lembu dengan rusa semualah. Di kebun tu kita ada pekerja yang menjaga semualah. Sementara itu, pemilik bot Abdul Halim Ahmad, 52 tahun, turut membuat persiapan dengan mengalihkan botnya ke tempat yang lebih selamat bagi mengelak kemungkinan bot miliknya dihanyutkan arus banjir. Saya datang ni kerana nak selamatkan bot saya ni. Dia kebiasaannya bila hujan lebat, air Sungai Riau ni naik tinggi. Jadi saya terpaksalah menyelamatkan, takut-takut dia bawa di arus yang laju ni. Sementara itu, menurut penghulu Mukim Kuantan Muhammad Khairul Anwar Alwi, kelengkapan untuk penduduk terjejas banjir di sekitar Sungai Lembing adalah mencukupi. Kesiapsiagaan saya di Mukim Kuantan ni sudah bermula 2 bulan sebelum Disember lagi. PPS di Bandar Sungai Lembing saja kita mempunyai 2 PPS di Sekolah Menengah Sungai Lembing dan juga di Dewan Sekolah Jenis Cina di Bandar Sungai Lembing. Dari segi barang untuk PPS, kelengkapan tilam, toto dan kelengkapan mandi pun telah disediakan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Termasuk juga dengan bekalan makanan seperti bekalan asas lah, beras, sardin, minyak, semua telah ditempatkan di stor pangkalan hadapan. Katanya siren amaran akan dibunyikan daripada stesen siren kampung bagi menandakan peningkatan paras air dan panduan kepada penduduk untuk segera berpindah. Lain pula ceritanya dengan nelayan pantai tradisional di Kampung Sungai Miang Pekan yang terpaksa mengikat perut setiap kali tiba musim tengkujuh. Ini kerana mereka langsung tidak dapat keluar mencari rezeki di laut ekoran keadaan ombak besar dan angin kencang yang boleh mendatangkan risiko.
Menurut seorang nelayan pantai Bistaman Saleh, keadaan akan menjadi lebih getir apabila tiba masa anak-anak akan kembali ke sekolah dan perbelanjaan tambahan perlu disediakan. Kita dah lalu tiap-tiap tahun, jadi kita buat simpanan awal untuk musim tengkujuh. Jadi itulah kalau ada bukan dari kita saja, ada dari bantuan daripada persatuan, daripada LKIM. Untuk itu saja yang boleh membantu kita. Memang kita nelayan pantai ni, nelayan sampan ni memang betul-betul tak ada kerja. Memang tak boleh keluar. Manakala bagi Razali Karim, beliau terpaksa menggunakan wang simpanan yang ada bagi mengelak terputus sumber keuangan menyara keluarga. Masa tu tak boleh pergi ke mana lah. Kita masa banjir tu memang tak boleh pergi ke mana. Lepas keluar balik pun kita duduk rumah tu. Kita bersih-bersih rumah, nak pergi ke laut pun tak lepas. Sebab ribut, cuaca tak molek. Lepas tu tak ada lah benda apa yang ada kat rumah tu. Dia jimat lah makan. Yang ada kalau nak buat kerja pun, tengoklah kat dalam sungai tu apa yang ada kita boleh cari, kita pergilah. Cari tengok apa yang ada. Tak ada lah. Perkara itu diakui Pengerusi Persatuan Nelayan Kawasan Pekan, Abdul Majid Dollah, yang menyifatkan musim tengkujuh waktu paling mencabar apabila nelayan hampir tiada pendapatan. Di nelayan lain pun musim tengkujuh, nelayan-nelayan tak boleh keluar ke laut. Sekarang ni musim hujan, lagipun kita menghampiri banjir. Saya mohon pada bagi pihak yang berkenaan untuk membantu ahli-ahli nelayan di kawasan Pekan. Oleh kerana musim tengkujuh, dia orang tak dapat keluar ke laut. Sebelum ini, Ketua Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Yusuf Othman berkata, LKIM memperuntuk RM1 juta kepada 1,250 nelayan yang terjejas banjir baru-baru ini. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa menyokong penuh hasrat Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict untuk menubuhkan Majlis Pembangunan Usahawan, Koperasi, Penjaja dan Peniaga Kecil di setiap daerah seluruh negara bermula tahun hadapan. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, beliau yakin majlis tersebut yang akan dipengerusikan pegawai daerah akan merancangkan perjalanan perniagaan gerakan koperasi selain dapat membincangkan dan mengatasi setiap masalah yang berlaku di lapangan. Dekatan ini saya percaya akan merancangkan lagi perkembangan gerakan koperasi yang sekarang ini dilaporkan oleh SKM melebihi 15,000 buah yang ada di negara kita. Dan penubuhan ini saya lihat akan dapat memainkan peranan yang lebih aktif untuk merancangkan perjalanan gerakan perniagaan gerakan koperasi di peringkat lapangan. Beliau merasmikan Mesyuarat Agung Koperasi Pekebun Kecil Daerah Lipis Berhad Kendali di Lipis Pahang. Beliau yang merupakan pengerusi Kendali memaklumkan, Kendali dalam proses mengembangkan perniagaan dengan menubuhkan sebuah stesen minyak di Kuala Lanar yang merupakan jalan utama menghubungkan Jerantuk Lipis. Katanya kos RM1 juta diperlukan bagi tujuan itu. Sekian berita wilayah dari RTM Pahang. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Baik, terima kasih Rozi dengan perkembangan dari Pahang. Begitu ke perkembangan lain, seorang peniaga didakwa di Mahkamah Session Pasir Mas atas pertuduhan menculik seorang wanita pada 13 September lalu. Bagaimanapun tertuduh Cik Nur Hafizi Cik Nur, 31 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Badrul Munir Muhammad Hamdi. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa bersama seorang lagi warga tempatan yang masih bebas, Nur Rus Nazirah Muhammad Nain. Kesalahan didakwa mengikut Seksyen 363 Kanun Keseksaan Akta 574 dibaca bersama Seksyen 34 Akta sama yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun dan boleh dikenakan denda.
Pendawaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Hajarul Falina Itah Abu Bakar Adli dan tertuduh diwakili Peguam Muhammad Firdaus Zainal Abidin dan Majdah Muhammad. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh dijamin kerana kes itu berisiko membabitkan nyawa orang lain dilakukan secara kumpulan serta kemungkinan dirancang dan tertuduh ditangkap di Thailand. Hakim menetapkan 20 Januari depan untuk tarikh sebutan semula kes untuk serahan dokumen dan penetapan tarikh bicara. Pada 13 September lalu, seorang ejen jualan kosmetik dilarikan sekumpulan lelaki di Kampung Semak Jal, Wakaf Baru dekat Tumpat kira-kira pukul 5.06 petang. Datuk Seri Muhammad Syakar Syamsuddin yang juga bekas ahli Dewan Negeri Adun Lancang dilantik sebagai Yang di-Pertua Dewan Negeri Pahang yang baharu berkuat kuasa hari ini. Beliau dilantik pada persidangan pertama Dewan Negeri Pahang ke-15 di Dewan Negeri Wisma Sri Pahang, Kuantan. Usul melantik Datuk Seri Syakar dikemukakan Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dan disokong oleh Esko Pertanian, Industri Asas Tani, Bioteknologi dan Pendidikan Datuk Seri Muhammad Sofi Abdul Razak. Antara ahli-ahli yang berhormat pernah menjadi pembangkang dan pernah juga menjadi kerajaan. Kepada yang berhormat menjadi kerajaan, laksanakanlah tugas dengan baik demi rakyat dan negeri. Kepada yang berhormat pembangkang, jadilah pembangkang yang baik dan berkhidmat supaya elemen semak dan imbang dapat diterjemahkan di dalam Dewan yang mulia ini. Bagi ahli yang berhormat yang baru, saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas. Dalam pada itu, Adun Bilut Lee Chin Chen dilantik sebagai Timbalan Yang di-Pertua Negeri. Pada persidangan sama, seramai 42 adun mengangkat sumpah jawatan yang didahului Datuk Seri Wan Rosdi disusuli 10 esko dan adun lain termasuk Ketua Pembangkang Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang merupakan adun ceka. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM dicadang membina parkir berbumbung untuk menempatkan kesemua kenderaan yang disita bagi mengelak nilai kenderaan tersebut susut apabila dilelong. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, nilai jualan kenderaan yang tidak berada di bawah bumbung adalah lebih rendah berbanding di bawah bumbung. Pejabat penguatkuasaan kastam di Kelantan, di Kuala Terengganu dan di Kemaman, 3 tempat lah. Apabila saya diberitahu oleh pegawai kanan kastam bahawa nilai kereta apabila dilelongkan 3 kali setahun, nilai kereta yang berada di bawah bumbung dan nilai kereta yang tidak di bumbung, nilainya berbeza. Berarti susut nilai kepada kereta yang tidak berbumbung itu lebih, dan apabila dilelongkan harganya tidak setinggi yang sepatutnya. Jadi kita kehilangan hasil akibat tidak membumbungkan kereta yang dirampas. Beliau berkata demikian ketika membuat lawatan ke 3 pejabat penguatkuasaan kastam di Terengganu dan Kelantan. Pembinaan bumbung tersebut juga dapat menambah hasil kepada jabatan selari dengan saranan kerajaan supaya jabatan itu menambah hasil dengan cara kreatif tanpa mengenakan cukai baharu kepada rakyat. Kesiapsiagaan kemungkinan banjir kilat. Berikut merupakan kawasan-kawasan yang berisiko banjir kilat. Amaran ini dikeluarkan untuk semua penduduk, terutamanya di kawasan yang berisiko dijangka banjir kilat. Diminta sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa atau agensi-agensi pengurusan bencana banjir. Untuk maklumat lanjut, sila layari. Pesanan ini dibawakan kepada anda daripada RTM. Apa hal kita ni? Kejabaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah. Lepas tu dia viral kan. Lepas tu nanti orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan.
Kesian, tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni, biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Baik, seterusnya kita ke negeri di bawah bayu. Antara tumpuannya mengenai perkembangan skim keselamatan sosial suri rumah di seluruh negara. Bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Ijam, silakan. Ya, Azam. Sebagai tanda komitmen dan sokongan kerajaan terhadap pelaksanaan keselamatan sosial suri rumah SKSSR, Kementerian Sumber Manusia KSM mengumumkan peruntukan berjumlah 20 juta ringgit bagi melindungi 150,000 suri rumah yang berdaftar menerusi pengkalan data e-Kasih. Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sa'mud berkata, Sabah merupakan negeri terawal yang dikunjungi bagi menyebar luas berkenaan SKSSR kepada masyarakat. Program ini sebenarnya baru dimulakan pada 1 Disember 2022, baru dilancarkan di peringkat nasional. Dan baru hari ini, first program di Malaysia, di Sabah, di Mengatal ini. Jadi baru kita dedahkan kepada masyarakat di Sabah ini, itu yang 92 orang. Kita minta supaya Perkesau target 50,000 orang untuk tahun ini, untuk kita daftarkan melalui skim inilah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Program Kerjaya dan Keselamatan Sosial Suri Rumah SKSSR Perkeso 2022 di Dewan Masyarakat Menggatal Inanam di Kota Kinabalu. SKSSR dikuatkuasakan pada 1 Disember baru-baru ini di bawah Akta Keselamatan Sosial Suri Rumah 2022 Akta 838 bagi memastikan suri rumah mendapat perlindungan keselamatan sosial apabila berlaku kemalangan, penyakit atau kematian sama seperti golongan lain yang dilindungi Perkeso. Skim baru di bawah Perkeso ini dijangka akan memberi manfaat kira-kira 3 juta suri rumah seluruh negara. Selangor mencatatkan pencarum SKSSR paling tinggi dengan 1,042 orang, diikuti Johor 435 dan Perak 319 orang. Turut berlangsung, Karnival Kerjaya melalui program My Future Jobs menawarkan 1,500 peluang pekerjaan dengan penglibatan 18 majikan. Dalam majlis berasingan, Mustafa yang juga ahli Parlimen Sepanggar turut meluangkan masa menghadiri sambutan Natal dan Tahun Baru 2023 bersama penduduk di Padang Dewan Masyarakat di Menggatal. Perkembangan situasi semasa bencana, setakat pukul 4 petang tadi, bilangan penduduk yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS menurun 646 penduduk melibatkan 112 keluarga. Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Johar Mahiruddin dan Toh Puan Dr. Nolidah Tan Sri RM Jasni selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Terminal 2, Kota Kinabalu malam tadi. Ketiban mereka disambut Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, Datuk Ahmad Abdul Rahman serta pegawai-pegawai kanan, Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Pesawat khas mendarat di KKIA Terminal 2 tepat pukul 9.08 malam semalam. Penerbangan yang sepatutnya dijadualkan tiba pukul 8 malam itu mengalami kelewatan disebabkan keadaan cuaca. Sebelum ini, Tun Johar menerima surat cara pelantikan bagi menyambung khidmatnya selama 2 tahun daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Singgasana Kecil Istana Negara. Istiadat pengurniaan tersebut turut disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bidang sukan dan atlet para semestinya memiliki korelasi padu apatah lagi apabila berjaya mencapai tahap mengharumkan nama negara dengan sukan yang diceburi. Antara atlet para Sabah yang sedang meningkat untuk diketengahkan adalah Muhammad Lizan Mat Sitim melalui sukan pingpong. Ikuti pencapaiannya oleh Muhammad Syafif Syahiran Deni melalui Imbasan Sukan Sabah 2022.
Kecacatan anggota badan bukan penghalang kepada Muhammad Lizan Mat Sitim, seorang atlet para Sabah yang berjaya memenangi pingat emas dalam acara pingpong kategori TT3 perseorangan kerusi roda Para Sukan Malaysia Para Sukma 2022 pada November. Lizan 29 tahun berasal dari Beaufort adalah kaki tangan tetap pembantu operasi di Kompleks Pemulihan Orang Kurang Upaya KLPOKU Kimanis Papar. Dulu sebenarnya saya ini normal 2012 aksiden moto, jadi masuk hospital, masuk ward rehab di Beaufort. Dari sana saya disitahulah kemungkinan akan lumpuh seumur hidup. Jadi setelah pas di situ tim rehab itu pun diorang saya bawa melawat di sini. Jadi baru saya tahu lah di sini ada juga pusat latihan untuk OKU. Anak ke-6 daripada 9 beradik ini menjadi pelatih dalam bidang operasi sistem komputer di KLPOKU pada 2013 selepas terbabit dalam kemalangan pada 2012. Selama dia bekerja di sini, dia mempunyai bakatlah dalam bidang operasi ini kan, sistem komputer ini. Dia ada potensi lah, boleh memberi tunjuk ajar kepada pelatih-pelatih baru yang lain. Dan tugas dia sebagai pembantu iaitu membantu saya lah mengajar pelatih-pelatih yang ada di sini. Cabaran dia memang banyak cabaran lah, sebab kita biasa dulu normal kan, boleh bergerak, berjalan apa. Tiba-tiba jadi begini, jadi OKU, macam bayi baru lahir, belajar dari mula. Macam mana mau pakai baju, macam mana mau duduk di kursi roda, bangun di katil, apa semua lah. Dari satu kos itu olahraga ya, kos Cikgu Tony, dia kasih tahu saya, suruh saya datang sini. Jadi saya datang sinilah dalam satu kumpulan yang OKU punya player. Jadi saya kasih tes yang lah. Jadi saya tengok dia minat. Jadi saya ambil dia lah. Jadi satu minggu saya datang 2 kali sini, pusat sini, kasih training dia lah. Macam mana dengan beli minat dengan coach lah. Dia yang dia rajin mengajar. Tidak pernah putus asa lah mengajar kami. Lama-lama dari situ start lah keluar minat. Pas ni harap nanti dapat lagi wakil negara dan mendapat pingat untuk negara. Muhammad Lizan pernah mewakili negara dalam sukan pingpong menerusi Sukan Para ASEAN 2017 di Kuala Lumpur dalam acara perseorangan dan bergu kelas 3 sehingga ke tempat suku akhir, manakala bagi para Sukma Perak 2018 pula beliau memperoleh pingat emas bergu dalam berpasukan kelas 3 serta pingat perak perseorangan kelas 3 dan kelas 1 hingga 5. Nasihat saya satu saja, jangan putus asa lah. Teruskan saja apa yang coach cakap tu, kita ikut saja. Yang penting itulah, kita dengar cakap apa yang coach suruh buat, kita buat. Jangan putus asa. Tahun ini kontingen Sabah berjaya muncul juara keseluruhan para Sukma 2022 dengan meraih 54 emas, 36 perak dan 35 gangsa sekaligus melakar sejarah kerana menewaskan pasukan Sarawak yang mendominasi kejohanan tersebut selama 13 edisi berturut-turut sebelum ini. Jika seorang yang bergelar OKU mampu menggenggam kejayaan, sudah tentu tiada alasan untuk kita yang bersifat sempurna untuk tidak bekerja lebih keras mencapai kejayaan yang kita impikan. Syafif Syairan Deni, RTM. Lebih banyak pusat pelancongan baharu perlu diwujudkan di daerah Penampang bagi merancakkan sektor ekonomi di daerah berkenaan. Situasi itu juga berupaya menarik pengunjung untuk berkunjung ke daerah berkenaan, khusus yang melibatkan pelancongan alam semula jadi. Inilah satu kelebihan bagi daerah Penampang. Kerana kita tahu pelancong ini berbagai-bagai latar belakang, berbagai-bagai kemahuan. Dan kalau mereka hanya memperuntukkan masa yang suntuk untuk melihat produk-produk yang mereka mau, Penampang tempat yang paling sesuai. Bukan kita target yang international saja, pun daripada Malaya saja. No, we actually targeting also yang local, macam daripada Senakan, daripada Papar, yang ni baik. Mereka berkata demikian semasa ditemui dalam pelancaran Fun Map Anjuran Persatuan Pelancongan Daerah di Monsopiat Heritage Village di Penampang. Antara produk-produk yang ditawarkan kepada para pelancong di daerah berkenaan adalah seperti meneroka sungai, merentas hutan, aktiviti tinjauan unggas dan batu tuai.
Kebanyakan produk yang diperkenalkan memfokuskan kepada sungai kerana bertujuan dapat memajukan dan mengekalkan khazanah alam yang terdapat di sepanjang persekitaran sungai tersebut. Baik, sekian paparan dari negeri Bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, kembali bersama Azam Hussein di Angkasa Puri. Azam, silakan. Baik, terima kasih Ijam dengan laporan-laporan dari Sabah. Kita berehat seketika. Jumpa selepas ini. Baik, kita ke Sarawak. Fokus dari Bumi Kenyalang, Angkatan Pertahanan Awam Negeri Sarawak perlu lebih fasiliti untuk beri khidmat terbaik kepada masyarakat. Bincang lanjut bersama Buma Win di sana. Buma, silakan. Baik, terima kasih Azam. Sebanyak 30 ambulan pacuan 4 roda diperlukan Angkatan Pertahanan Awam Negeri Sarawak APM bagi memberikan perkhidmatan penyelamatan dan membantu masyarakat di seluruh Sarawak. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sarawak, Sabah dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Wilson Ugak memberitahu ia merupakan sebahagian daripada aset penting yang digunakan dalam operasi menyelamat serta sebagai kesiapsiagaan APM dalam pelbagai situasi yang memerlukan. Datuk Wilson telah mengarahkan pengarah APM Abdul Wahab Rahim supaya membuat surat permohonan untuk dipanjangkan di peringkat Kerajaan Persekutuan. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas mendengar taklimat daripada pengarah APM bersempena lawatan rasmi beliau di Pejabat APM di Kuching. Dalam pada itu, beliau juga akan memohon peruntukan kepada Kerajaan Persekutuan untuk membina Dewan Latihan Khas kepada pelatih-pelatih APM. Katanya ia bagi mempersiapkan mereka dengan pelbagai kemahiran yang berteraskan perkhidmatan APM. Saudara, 3 kes penyeludupan dadah dipatahkan setakat ini sejak November lalu melibatkan nilai rampasan berjumlah RM238,520. Pengarah Kastam Negeri Dr. Ahmad Taufik Sulaiman menerusi kenyataan media memaklumkan 3 kes terbabit melibatkan 1 kes di Kuching manakala 2 kes di Miri. Kes pertama iaitu cubaan menyeludup 2 bungkusan Kurier berjaya dipatahkan oleh pasukan anggota Jabatan Kastam Diraja Malaysia di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada 14 Disember lalu. Bungkusan pertama dikesan kira-kira pukul 10.30 pagi, manakala bungkusan kedua pada pukul 4.30 petang. Hasil pemeriksaan menemukan 8 paket kedap udara mengandungi ketulan mampat daun tumbuhan kering yang disyaki dadah jenis ganja dengan berat 2,096 gram dengan nilai anggaran RM9,800 dalam bungkusan pertama. Bungkusan kedua menemukan 4 paket kedap udara berisi ketulan mampat daun tumbuhan kering yang dipercayai dadah jenis ganja dengan berat 1,041 gram dengan nilai RM4,550. Sementara bagi kes di Miri, sepasang suami isteri warga tempatan berumur 60-an ditahan pada 30 November semasa menuntut bungkusan Kurier. Pemeriksaan menemukan 500 paket kecil didakwa sebagai ubat tradisional Cina, namun ujian awal dilakukan mendapati kandungan paket terbabit positif dadah jenis ketamin dengan berat 3,992 gram bernilai lebih RM219,000. Manakala pada 20 Disember juga di Miri, 2 ketulan mampat daun tumbuhan kering yang disyaki dadah jenis ganja dirampas selepas menahan seorang lelaki warga asing di premis syarikat Kurier. Berat ketulan ganja tersebut adalah 1,042 gram dengan nilai RM4,600. Ketiga-tiga kes disiasat di bawah Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Untuk rekod tahun ini, setakat November, sejumlah 48 kg dadah pelbagai jenis telah dirampas di Kuching, Sarike, Sibu, Bintulu dan Miri dengan nilai rampasan lebih RM2 juta tidak termasuk harta benda yang disita. Sebuah bot tunda bersama tongkang yang membawa muatan kayu balak ditahan. Pengarah Zon Maritim Miri, Kapten Maritim Muhammad Syafi Paing memaklumkan tangkapan dilakukan semalam kira-kira pada jarak kira-kira 20 batu nautika Kuala Sungai Miri.
Menerusi kenyataan, Kapten Maritim Muhammad Syafiee memberitahu bot tunda terbabit dikendalikan oleh seorang nakhoda bersama 5 kru lelaki. Hasil pemeriksaan, nakhoda gagal memberi dokumen lesen penghantaran domestik. Bot tunda bersama tongkang dan kesemua 6 kru warga tempatan berusia lingkungan 22 tahun hingga 43 tahun ditahan untuk siasatan di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Dalam pada itu, Kapten Maritim Muhammad Syafiee memohon komuniti maritim yang mempunyai maklumat jenayah atau berlaku sebarang kecemasan di laut untuk menghubungi Pusat Operasi Zon Maritim Miri di talian 085434055 atau Pusat Operasi Maritim Negeri Sarawak di talian 082432544 atau MERS 999 yang beroperasi 24 jam setiap hari. Seorang wanita terselamat dalam kemalangan kendiri di Jalan Utama Miri Riam kira-kira pukul 2 pagi tadi. Kejadian berlaku berdekatan dengan sebuah stesen minyak dan Tamuk Muhibah Miri. Menurut laporan bomba yang dikongsikan, pemangku Ketua Zon Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon Miri, Penguasa Kanan Bomba 2 Ahmad Nizam Sapai. Kemalangan melibatkan sebuah kereta jenis sedan yang terbalik di tengah jalan namun tidak melibatkan kenderaan lain. Kemalangan kendiri itu melibatkan seorang wanita berumur 39 tahun namun tidak mengalami kecederaan serius. Sejurus kemudian, pasukan bomba melakukan kerja pembersihan tumpahan minyak hitam. Operasi selesai kira-kira pada pukul 3 pagi. Saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam perpaduan. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Azam, silakan. Baik, terima kasih Buma dengan perkembangan-perkembangan dari Sarawak. Baik Waris, salah seorang mangsa tragedi tanah runtuh di Batang Kali, Selangor, Lai Chi Sam akan menerima pencen penakat bermula bulan depan. Pencen penakat berjumlah hampir RM850 itu akan dibayar kepada ibu bapa mendiang Chi Sam sepanjang hayat mereka. Esko Perpaduan Penerangan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Pengguna Negeri, Wee Hee Sam berkata, berharap bayaran faedah daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Melaka itu dapat mengurangkan bebanan keluarga mangsa. Selain itu, Perkeso juga telah menyerahkan bayaran faedah pengurusan mayat sebanyak RM2,000. Hasil lawatan skuad PPN Melaka pada 20 hari bulan Disember 2022 mendapati OB masih lagi mempunyai bapa iaitu Encik Lai Hua Kiong, 54 tahun dan ibu Chia Ed Lon 51 tahun di mana OB merupakan anak sulung daripada 3 anak beradik yang telah melebihi 21 tahun. Bayaran faedah pengurusan mayat telah dibayar pada 20 hari bulan Disember 2022 manakala bayaran pencen penakat akan dikreditkan secara bulanan kepada ibu bapa yang sah berjumlah RM847.60. Beliau melawat keluarga berkenaan di Kampung Permai, Macap Umbu, Melaka. Dalam tragedi tanah runtuh 6 Disember lalu, Chi Sam bersama isteri Lai Sitin serta 2 anak mereka, Jonas Lai Zikai, 7 tahun dan Giselle Lai Yuji, 2 tahun antara 31 mangsa yang terkorban akibat bencana itu. Taktik baharu sindiket penyeludupan rokok ke Australia berjaya dikesan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Johor. Ini susulan kejayaan rampasan lebih 342 kilogram rokok putih bernilai RM426,000 di Pasir Gudang 9 Disember lalu. Pengarah Kastam Negeri Mishabuddin Pamin berkata, semua rokok tersebut ditemui di dalam kontena yang diubah suai, dipercayai diseludup terlebih dahulu dari negara luar sebelum dihantar ke Australia. Pemeriksaan rapi ke atas kontena 40 kaki tersebut bersama ejen penghantaran dan wakil syarikat telah menjumpai sejumlah rokok putih yang disembunyikan di bahagian ruang khas lantai kontena
yang telah diubah suai bersama 20 palet tisu. Susulan penemuan itu, wakil syarikat seorang lelaki 35 tahun ditahan membantu siasatan. Pihak syarikat juga membuat 2 kali tempahan tisu untuk dieksport ke Australia bagi mengaburi kegiatan sebenar. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-A Akta Kastam 1967. Dalam sidang media sama, Ms. Habudin turut memaklumkan kejayaan mematahkan cubaan ekspor besi skrap bernilai RM380,000 pada 5 Disember lalu. Barang tidak mempunyai permit ekspor saat itu ditemui di dalam 6 kontena di Pelabuhan Kelang, Selangor. Kes disiasat mengikut Seksyen 133-1-A Akta Kastam 1967 dan Seksyen 135-1-A Akta Sama. Dewan Undangan Negeri Dun Perak meluluskan pindaan rang Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri bagi membolehkan enakmen anti lompat parti dilaksanakan di negeri berkenaan. Pindaan RUU itu dipersetujui sebulat suara oleh semua ahli Dewan Undangan Negeri yang hadir. Usul berkenaan dibawa oleh Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad BN Kota Tampan dan disokong Azman Noh BN Pengkalan Baharu. Datuk Seri Sarani ketika menggulung RUU tersebut berkata, Akta Anti Lompat Parti akan menguatkan semula kepercayaan rakyat terhadap amalan demokrasi. Undang-undang lompat parti ini baru dikuatkuasakan di Peringkat Kerajaan Pusat pada 5 Oktober 2022 yang lalu. Seterusnya proses-proses bagi pemakaian undang-undang ini terhadap Negeri Perak perlu dipenuhi terlebih dahulu. Proses ini termasuklah mendapatkan perkenan Raja Pemerintah beserta mendapatkan tarikh kuat kuasa akta ini terhadap Negeri Perak daripada Seri Paduka Baginda yang dipertuankan. Terdahulu, seramai 6 adun telah diberi peluang untuk berbahas melibatkan 4 wakil kerajaan dan 2 pembangkang. Lebih 80% atau 100,656 daripada 114,377 murid di Sekolah Kebangsaan SK di Perak menyertai sekolah kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah. Datuk Seri Sarani Muhammad berkata beberapa inisiatif diambil bagi memastikan tiada murid tercicir daripada menyertai kelas Kafah. Ia termasuk mewujudkan 5 kelas Kafah tulen di sekolah kebangsaan terpilih. Kita mengiktiraf sijil ujian penilaian kelas Kafah atau UPKK dan sijil rendah agama Islam selain sebagai syarat utama permohonan kemasukan ke tingkatan 1 sekolah menengah agama negeri. Dan yang ketiga, melaksanakan kempen kesedaran kepada ibu bapa dan masyarakat melalui berbagai media untuk mewujudkan kesedaran tentang kepentingan pendidikan kafah kepada anak-anak mereka. Kerajaan negeri turut menyalurkan peruntukan untuk penyelenggaraan dan naik taraf sekolah kafah melalui peruntukan khas Menteri Besar dan peruntukan pelbagai projek di pejabat daerah. Turut menyalurkan bantuan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIP, Pejabat Pembangunan Persekutuan ICU, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Kementerian Pendidikan. Beliau berkata demikian pada persidangan Dewan Undangan Negeri Perak di Ipoh. Kolej Sultan Abdul Hamid KSAH Al-Usta muncul juara pertandingan Marching Field Show kategori Sekolah Menengah Divisyen 1 sempena pertandingan pancaragam Sekolah-Sekolah Menengah Malaysia Netcom 2022 dan Malaysia World Band Competition MWBC 2022. Pertandingan diadakan di Al-Usta, Kedah. Selain juara keseluruhan kategori Sekolah Menengah Divisyen 1, pasukan pancaragam KSAH turut meraih anugerah drum major terbaik, uniform terbaik, percussion terbaik, colour guard terbaik, brass and wind terbaik dan konduktor terbaik. Bagi kategori Sekolah Menengah Divisyen 2, turut diungguli wakil Kedah iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Pendang. Kategori Sekolah Rendah pula dimenangi pasukan Sekolah Kebangsaan Pendang. Sementara itu, bagi pertandingan colour guard, pasukan Kalawan Guardline dari Filipina memenangi kategori antarabangsa, manakala kategori sekolah menengah dimenangi pasukan St. John Institution Naval Cadet Band dari Kuala Lumpur. Pertandingan Drum Battle kategori terbuka turut dimenangi wakil dari Kuala Lumpur iaitu Pulsawara by VOP.
Kejohanan ini disertai lebih 20 pasukan pencaragam melibatkan 1,956 peserta. Baik, susulan situasi terkini COVID-19 di China, Kementerian Kesihatan menyarankan masyarakat terutama barisan hadapan dan kumpulan berisiko tinggi mendapatkan dos vaksin penggalak. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi hantaran di Facebook berkata, walaupun ketika ini kes dalam negara masih terkawal dan menurun, tindakan siap siaga perlu diambil. Tan Sri Dr. Nur Hisham sebelum ini memaklumkan KKM terus mempertingkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan peningkatan kes dan kematian akibat COVID-19 susulan peningkatan mendadak di China. Antara langkah akan diambil ialah meningkatkan peratusan individu yang layak menerima vaksin dos penggalak bagi mengurangkan penularan jangkitan dan kematian. Baik, peniaga dan pengendali makanan di Selangor wajib memakai pelitup separuh muka mulai 1 Januari depan. Arahan dikeluarkan Mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri pada 7 September lalu. Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kajang, Najmuddin Jumain berkata, pemantauan dan penguatkuasaan akan dijalankan Jabatan Pelesenan dan Penjaja dengan bantuan Jabatan Penguatkuasaan dan Jabatan Perkhidmatan Perbandaran dan Kesihatan. Sementara itu, menerusi laman Facebook Majlis Perbandaran Selayang, usaha berkenaan merupakan salah satu langkah menjaga kebersihan. Tindakan kompaun akan dikenakan kepada mereka yang ingkar arahan tersebut yang menjadi antara syarat bagi kelulusan lesen perniagaan. Kerajaan perlu menambah baik dasar agro makanan negara 2.0 sedia ada sebagai persediaan menghadapi kemelesetan ekonomi yang dijangka berlaku tahun depan. Pensyarah Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia, Profesor Dr. Anjas Asmara, Elias Abdul Hadi Samsudin berkata, langkah berkenaan memastikan sekuriti makanan rakyat terjamin dan tidak perlu bergantung pada bekalan import. Kerajaan juga perlu mengambil kira elemen semak dan imbang daripada agensi berkaitan. Cuma kita kena melihat dan kita perlu tambah baik dan perlunya ada elemen check and balance. Itu yang sangat kurang lah. Dan check and balance ni perlulah daripada third party lah. Bukan daripada dalaman sendiri. Kalau dalaman sendiri mungkin they can swipe under the carpet. Tapi bilanya ada third party yang menilai yang apa ni, dia boleh memberi apa ni secara jujur dan secara ni lah, macam auditor lah kan, semua macam tu. Beliau berkata demikian pada program Selamat Pagi Malaysia. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, saya Azam Hussein. Dengan itu, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan.